Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diulaskan tentang kesan dan implikasi serta perkara-perkara lain, saya akan ulaskan dahulu pengenalan kepada dinar emas. Jadi dinar emas merupakan mata wang yang berasaskan emas yang dicadangkan digunakan di seluruh dunia, terutamanya di negara-negara Islam. Dinar emas Islam yang pertama telah diperkenalkan pada zaman Imam Malik bin Marwan pada tahun 660 dan diguna pakai sehingga zaman kejatuhan Kerajaan Turki Uthmaniyah pada tahun 1924. Oleh itu, isu untuk memartabatkan kembali penggunaan dinar emas mula dibahaskan setelah negara-negara ASEAN dilanda krisis mata wang yang teruk pada tahun 1997 dan 1998. Justru pada tahun 2001, Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia, telah mengutarakan cadangan ini kepada OIC bagi menggunakan dinar emas dalam perdagangan antarabangsa. Saranan dan usaha beliau telah membuka mata kepada penganalisis ekonomi, ahli akademik dan para cendekiawan Islam untuk meneliti, mengkaji kewajaran penggunaan kembali dinar emas. Rentetan dari itu, beberapa buah negara di dunia cuba mengaplikasi dinar emas dalam transaksi harian mereka. Istilah ini dipilih kerana berteraskan mata wang Islam yang pernah digunakan di negara Madinah Al-Munawwarah pada zaman Nabi Muhammad SAW lagi, iaitu dinar. Dinar emas telah diperluaskan lagi pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin yang tersebar dari Afrika Utara, Andalusia sehinggalah Bukhara, Delhi dan Asia Tenggara kemudiannya. Dr. Mahathir bin Mohamad semasa menjadi Perdana Menteri Malaysia telah melihat kebaikan dinar emas untuk digunakan sebagai wang seragam dan sama nilai sejak 2003 lagi. Tapi pada ketika gagasan ini agak baru, dipandang remeh dan dilihat sebagai saingan dan meniru euro di Eropah. Penggunaan dinar emas di Malaysia semakin mendapat sambutan selepas isu ini dibincangkan secara meluas selepas krisis kejatuhan mata wang Asia pada tahun 1998 dan 1997. Dinar emas dan dirham perak telah diamalkan secara berkesan pada zaman Rasulullah SAW sehinggalah zaman Bani Uthmaniyah. Manakala sejarah kewangan dunia juga telah membuktikan bahawa emas digunakan sebagai mata wang tunggal bermula tahun 1870 sehinggalah 1914. Selepas itu, mata wang masih dikekalkan dan digunakan bersama wang kertas sehingga tahun 73 di mana penggunaannya dimansuhkan sama sekali dan sekaligus digantikan dengan wang kertas semata-mata. Jadi di sinilah kita dapat melihat pelbagai masalah timbul akibat mata wang dunia diapungkan tanpa diikat atau ditambat dengan nilai emas. Maka tidak hairanlah sekiranya isu penggunaan semula emas cuba dibincangkan semula oleh ahli ekonomi dunia. Kerana emas pernah menjadi mata wang yang terunggul dan berkuasa suatu masa dahulu. Umat Islam hari ini menggunakan dinar dan dirham sebagai mata wang Islam menjadikan isu mata wang sebagai topik perbincangan akademik yang penting. Kecenderungan ini terbahagi kepada 3 perspektif berbeza dalam fiqh. Kumpulan pertama percaya bahawa hanya emas dan perak boleh digunakan sebagai mata wang. Kategori kedua membenarkan penggunaan bahan berharga seperti emas, perak, logam, aloi dan bahan bukan logam mengikut nilai intrinsiknya. Kumpulan ketiga membenarkan penggunaan dirham, dinar dan mata wang fiat yang nilainya dikawal oleh kerajaan mengikut keperluan semasa dan tidak melanggar prinsip undang-undang syariah. Penggunaan mata wang dalam Islam adalah berkaitan secara langsung dengan hukum fiqh. Sama seperti isu-isu fiqh yang lain juga tidak terlepas dari masalah keharusan menggunakan khilaf dan jenis mata wang yang dibenarkan di bawah hukum syarak. Ia berpunca daripada pemahaman ulama terhadap nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Secara umum, penggunaan mata wang sama ada menggunakan dinar yang dibuat daripada emas, dirham dari perak atau sebagainya
Secara ringkasnya, ianya boleh dikumpulkan dan dibahagikan kepada 3 kumpulan yang utama berdasarkan penulisan para ulama terdahulu dan kini. 3 kumpulan yang utama itu terdiri daripada: pertama, mata wang di sisi syarak hanyalah terdiri dari dinar dan dirham sahaja, maka haram menggunakan medium yang lain sebagai mata wang di sisi Islam. Kedua, mata wang boleh digunakan dari sumber yang dianggap berharga oleh masyarakat seperti dinar, dirham, fulus, kulit unta, kulit kerang dan sebagainya yang mempunyai nilai intrinsik padanya. Ketiga, mata wang boleh dijadikan dari pelbagai sumber seperti emas, perak dan sebagainya termasuk kertas. Penetapan mata wang ini adalah berdasarkan kepada ketetapan pemerintah dan kawalan yang dikenakan kepada penggunaan wang ini. Manakala pendapat yang kedua yang menyatakan bahawa semua wang termasuk wang fulus atau wang yang diperbuat daripada mana-mana logam seumpama timah, gangsa, kuprum, aloi dan lain-lain. Bahan termasuk dari sumber yang bukan logam juga adalah termasuk dalam kategori wang. Mengikut pendapat ini, semua bahan yang berharga atau dianggap berharga oleh masyarakat mengikut uruf dan digunakan sebagai menyimpan nilai untuk pertukaran dan perdagangan adalah dianggap sebagai wang. Ini kerana semua logam tersebut seumpama emas, perak, timah, gangsa, kuprum, aloi dan logam-logam yang lain mempunyai nilai intrinsiknya yang tersendiri yang terletak pada bahan tersebut walaupun sedikit. Hujah pendapat ketiga yang mengharuskan penggunaan wang dari emas, perak, logam dan juga bukan logam, khususnya tentang penggunaan wang fiat yang terdiri dari ulama moden pada hari ini. Perkara berkaitan dengan penggunaan wang kertas adalah tidak wujud di zaman Nabi Muhammad SAW dan juga tidak wujud di zaman ulama selepas itu sehinggalah di zaman yang terkemudian ini. Pendapat ini adalah pendapat ulama di zaman kini dan ianya juga keputusan Majma' al-Fiqhi al-Islami dalam persidangan kali ke-5 dan ke-6. Antara ulama yang menandatangani keputusan tersebut ialah Abdullah bin Hamid, Muhammad Ali Al-Harakan, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Soleh bin Uthaymin, Muhammad Mahmud As-Sawaf, Muhammad bin Abdullah As-Sabil, Mabruk Al-Iwadi, Muhammad As-Sashzili, Mustafa Ahmad Zarkah, Abdul Quddus Al-Hashimi, Muhammad Rashidi, Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi, Abu Bakar Mahmud Al-Jumi, Hasanai Muhammad Mahluf, Muhammad Rashid Kapani, Mahmud Syed Khattab dan Muhammad Salim. Huraian isu terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah penggunaan mata wang dinar membantu membangunkan ekonomi ummah dengan wujudnya satu sistem pertukaran mata wang antara negara Islam dan adanya peraturan-peraturan yang telus dan adil, ekonomi ummah dapat bersatu antara negara Islam. Seterusnya, yang kedua adalah negara-negara Islam jauh ketinggalan kerana mereka telah diperlakukan secara sewenang-wenangnya oleh negara-negara kuasa besar yang tertentu. Pada dahulunya, kebanyakan negara Islam tergolong dalam kategori negara yang mundur kerana mereka diukur melalui kemajuan ekonomi dan teknologi. Tetapi pada hari ini, negara Islam bangkit dan berkembang ekonomi dan pelbagai teknologi yang canggih serta mutu tenaga yang mahir. Yang ketiga ialah kekurangan sumber-sumber bumi asli merupakan punca utama kemunduran negara Islam. Keupayaan ekonomi terdahulu yang rendah berpunca dari masalah sumber alam iaitu daripada mutu tanah yang rendah,
iklim dan mutu tenaga buruh. Hasil ekonomi akan banyak bergantung pada sumber alam yang dimiliki oleh negara. Ketidakmampuan untuk memenuhi kekurangan sumber alam menyebabkan kejatuhan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Oleh itu, masalah kekurangan sumber alam mestilah diambil perhatian bagi memastikan keperluan asas masyarakat dalam sesebuah negara dapat dipenuhi dengan baik. Cadangan dan aplikasi wang dinar emas. Sehingga kini terdapat beberapa alternatif penggunaan wang dinar emas yang telah dicadangkan dan dilaksanakan, iaitu penggunaan dinar emas dalam perdagangan antarabangsa, sistem pembayaran elektronik e-dinar, pelaburan, simpanan, pembayaran zakat, cenderamata dan sebagai hantaran perkahwinan. Di mana pernah disebut dalam sebuah hadis merujuk kepada penggunaan mata wang dinar, Al-Quran telah menyebut perkataan dinar dan dirham dalam beberapa surah. Ayat-ayat ini secara jelas menggambarkan unit mata wang dinar dan dirham pernah digunakan pada awal zaman Islam. Dinar emas dalam perdagangan antarabangsa. Pada peringkat permulaan penggunaan dinar emas digunakan dalam perdagangan antarabangsa melalui pembayaran dua hala BPA dan pelbagai hala MPA. Sebelum ini, Malaysia telah menandatangani perjanjian BPA dengan 24 buah negara dan berhasrat dapat menggunakan konsep dinar emas dengan kesemua negara tersebut. Tan Sri Nur Muhammad Yaakob selaku Menteri Kewangan Malaysia pada masa itu telah diamanahkan untuk mengetuai misi ini. Penggunaan wang dinar emas dalam BPA melibatkan perdagangan antara dua negara dan setakat ini terdapat 3 buah negara yang berminat dan bersetuju untuk berdagang dengan Malaysia melalui penggunaan wang dinar emas, iaitu Iran, Bahrain dan Sudan. Proses pelaksanaan BPA adalah melibatkan 2 buah negara yang bersetuju menjalankan urusan import-eksport. Perbezaan jumlah ekspor dan import antara negara inilah yang akan dinilai dalam wang dinar emas. Sebagai contoh, syarikat di Malaysia mengeksport getah ke syarikat C di Arab Saudi sebanyak $1 juta Amerika Syarikat, akan membuat pembayaran dalam bentuk rial kepada Bank Pusat Arab Saudi dan Bank Pusat penukarannya dalam bentuk dolar untuk dibayar kepada Bank Pusat Malaysia. Selepas 3 bulan, Arab Saudi berhutang dengan Malaysia sebanyak $500 Amerika Syarikat, maka di sinilah peranan wang dinar emas di mana penjelasan baki tersebut akan dinilai dalam dinar mengikut harga emas semasa. Penjelasan ini akan dibuat di Bank of England yang berperanan memindahkan jumlah tersebut daripada akaun simpanan emas Arab Saudi ke akaun simpanan emas Malaysia sebanyak nilai dinar yang bersamaan $500 Amerika Syarikat tadi. Kaedah ini amatlah disokong dan menganggap ia sebagai satu sistem yang adil kerana lebihan nilai dagangan dinilai dengan harga semasa emas yang lebih stabil berbanding wang fiat dan tidak akan merugikan mana-mana negara. Ia juga akan menjadi satu alternatif untuk menghapuskan kebergantungan ini kepada US dollar dalam perdagangan antarabangsa dan ini akan memberi kelebihan kepada negara-negara kecil. Dinar emas sebagai sistem pembayaran elektronik, e-dinar dan web dinar sistem. Sehingga hari ini di Malaysia sudah terdapat beberapa transaksi urus niaga yang dijalankan menggunakan unit dinar melalui sistem pembayaran elektronik. Antara sistem yang telah diaplikasikan iaitu sistem e-dinar yang dibangunkan oleh e-dinar, manakala web dinar mula beroperasi pada September 2009. E-dinar ialah satu sistem pembayaran dan pertukaran elektronik menerusi internet. E-dinar beroperasi dalam e-dagang yang mana urusan jual beli atas talian dilakukan dalam nilai emas dan perak. Istimewanya sistem e-dinar kerana ia disokong oleh 100% emas dan perak fizikal. Unit yang digunakan ialah e-dinar dan e-dirham. Fizikal emas dan perak yang menyokong unit-unit e-dinar dan e-dirham dalam edaran. Setiap unit elektronik e-dinar bersamaan dengan berat tepat dan tetap. Pelaburan dinar emas. Seperti mana yang kita ketahui, pelaburan yang berasaskan dinar emas di Malaysia dikendalikan oleh Ikirat Sdn Bhd dan Public Fine Gold International Sdn Bhd. Ikirat Sdn Bhd merupakan anak syarikat Islamic Mine yang bertanggungjawab dalam penempaan dinar emas di Dubai. Jom sama-sama kenali bersama saya apa itu Ikirat Sdn Bhd. Okey. Ikirat Sdn Bhd melantik ejen di seluruh dunia bagi mengendalikan pelaburan dinar emas. Seterusnya, pelanggan yang membuka akaun simpanan dinar emas berpeluang untuk menyertai pelaburan yang dinamakan Islamic Hybrid Instrument. Wah, agak menarik ya? Dan untuk lebih mendalam dan menarik untuk pengetahuan semua, pelaburan ditawarkan dengan dua pilihan. Pelaburan yang menawarkan pulangan pelaburan yang menarik.
Dan juga, pelaburan dinar emas adalah berlandaskan prinsip muharabah. Pelaburan yang kedua dikenali sebagai Public Fine Gold International Sdn Bhd. Public Fine Gold International Sdn Bhd pula merupakan sebuah syarikat yang membuat aktiviti dan membeli emas untuk pelaburan dengan harga yang menarik. Lebih menarik lagi, yang membuatkan ramai lebih tertarik adalah ia menawarkan shilling emas dan juga jongkong emas kepada pembeli. Dinar emas Public Gold merupakan produk terbaru yang dikeluarkan dalam 3 nilai, iaitu 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar. Cadangan dan aplikasi wang dinar emas seterusnya adalah wang dinar emas sebagai bayaran zakat dan mas kahwin. Bila cakap pasal wang dinar emas sebagai bayaran zakat dan mas kahwin ni, saya mendapat satu fakta bahawa wang dinar emas pernah dilancarkan di Kelantan yang telah dilancarkan pada 21 Mei 2006, memberi peluang kepada rakyat Kelantan khasnya dan masyarakat Malaysia untuk menikmati kelebihan wang dinar emas dalam pelbagai aktiviti. Mungkin ramai lagi nak tahu apa fungsi wang dinar emas ni. Okey, pertama sekali ia dapat digunakan sebagai simpanan, pelaburan, pembayaran zakat dan terutama sebagai cenderamata dan hantaran perkahwinan. Inilah yang ingin kita kupaskan. Seperti diambil contoh di atas, negeri Kelantan telah menjadi negeri pertama di Malaysia yang menerima pembayaran zakat dalam bentuk dinar emas. Menarik. Daripada ini, masyarakat boleh membayar zakat dan mendapatkan dinar emas di semua 8 cawangan kedai Gadaian Islam Kelantan. Bukan itu saja, manakala penggunaan dinar emas sebagai hantaran perkahwinan boleh juga diamalkan dan ada juga yang telah mengamalkannya oleh segelintir masyarakat di Malaysia. Kesimpulan dan rumusan. Kertas kerja ini cuba menilai bagaimana penggunaan mata wang dinar dapat membantu pembangunan ummah. Di samping itu, kertas kerja ini juga ingin meneliti kesannya terhadap perdagangan dan juga pelaburan di peringkat antarabangsa. Memandangkan mata wang dinar ini merupakan penggunaan mata wang yang belum digunakan pakai secara meluas, maka tidaklah boleh ianya dinilai secara langsung. Oleh kerana itu, penelitian dan penilaian terhadap sistem pertukaran mata wang yang sudah dan sedang digunakan pakai dibuat bagi memberikan perbandingan kekuatan, kebaikan dan kelemahan serta kekurangan yang terdapat dalam sistem sedia ada itu dijadikan penanda aras untuk membuat telahan terhadap kejayaan penggunaan sistem wang dinar ini. Sekian, terima kasih.